Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan selamat sejahtera kepada Dr. Joe. Saya, Karisa, selaku pembentang pertama akan menceritakan serba sedikit mengenai salah-silah bahasa Melayu dan definisi bahasa kacukan sebelum kita mengetahui dengan lebih lanjut mengenai faktor utama kewujudan bahasa kacukan. Dari segi salah-silah bahasa Melayu ini merupakan satu bahasa rumpun yang dikategorikan sebagai bahasa Austronesia. Bahasa Melayu ini juga telah dijadikan sebagai bahasa lingua franca atau bahasa perantaraan di benua Nusantara pada suatu ketika dahulu. Secara tidak langsung, bahasa Melayu ini telah dijadikan sebagai bahasa perhubungan dalam sebuah masyarakat di Tanah Melayu bagi memudahkan urusan komunikasi dalam kehidupan seharian mereka. Baiklah, kita akan beralih pula kepada definisi bahasa kacukan. Bahasa kacukan ialah bahasa yang telah dicampur adukkan dengan bahasa-bahasa lain. Bertitik tolak daripada definisi tersebut, bahasa kacukan terdapat berlaku pencampuran kod dan peralihan kod daripada bahasa asing ke dalam bahasa Melayu. Bahasa kacukan ini juga terdiri daripada dua jenis, iaitu bahasa pasar atau lebih dikenali sebagai bahasa pidgin dan juga bahasa kreol. Setiap satunya mempunyai ciri-ciri linguistik, konteks penggunaannya dan golongan penuntunnya yang tersendiri. Sistem bahasa kacukan ini memberi dimensi baharu kepada bahasa perantaraan atau lingua franca bahasa Melayu. Seterusnya kita akan beralih kepada faktor utama kewujudan bahasa kacukan. Faktor utama ini dapat dilihat apabila berlaku pertembungan budaya selain daripada budaya Melayu kerana adanya pertembungan budaya asing. Hal ini demikian kerana kedatangan pedagang-pedagang dari negara China, India dan Arab serta kedatangan Inggeris semasa zaman penjajahan telah membawa kepada tercetusnya bahasa kacukan ini. Pengaruh dari India membawa bahasa Sanskrit telah diserap masuk dalam penggunaan bahasa Melayu. Malah penggunaan bahasa Melayu juga telah menerima kosakata dan leksika dari negara Arab dan China. Zaman penjajahan Inggeris pula telah membawa kepada unsur-unsur penggunaan bahasa Inggeris ke dalam penggunaan bahasa Melayu. Jelaslah bahawa bahasa Melayu telah lama menjadi bahasa kacukan kerana adanya pertembungan budaya dari negara asing. Itu sahaja daripada saya serahkan pembentangan ini kepada pembentang seterusnya. Baiklah, faktor kedua yang menyebabkan kewujudan bahasa kacukan ialah faktor perkahwinan campur. Perkahwinan campur ialah perkahwinan antara dua pihak yang memiliki perbezaan dari segi bangsa, agama malah kewarganegaraan. Perkara ini berlaku kerana imigran telah datang ke Nusantara sekitar abad ke-15 dan abad ke-16. Sebagai contoh, imigran dari luar negara yang telah datang ke Nusantara adalah orang Cina, orang India, dan orang Arab. Babanyonya merupakan salah satu hasil kahwin campur yang telah berlaku di kawasan Tanah Melayu. Istilah babanyonya ini digunakan untuk merujuk kepada keturunan daripada imigran Cina yang telah datang ke Nusantara sekitar abad ke-15 dan abad ke-16. Selain daripada itu, orang Cina ini yang telah datang ke Nusantara telah berkahwin dengan penduduk tempatan iaitu orang Melayu pada waktu itu, dan hal ini telah menyebabkan berlakunya asimilasi antara budaya orang Cina dan budaya orang Melayu. Masyarakat Babanyonya menjadikan bahasa Cina ke dalam bahasa Melayu yang menyebabkan bahasa Kriol. Secara tidak langsung, hal ini akan menyebabkan bahasa kacukan terhasil. Misalnya penggunaan kata ganti diri pertama dan kedua. Saya menjadi gua, awak menjadi lu. Misalnya, gua mau masak nasi yang bermaksud saya mau masak nasi. Manakala lu yang masak nasi bermaksud awak yang masak nasi. Berdasarkan ayat tersebut, terhasillah bahasa kacukan. Terima kasih kepada pembentang yang bijaksana. Beralih pula kepada saya, Hafizah binti Hasni akan merungkaikan kepelbagaian kaum disebabkan oleh faktor pertembungan budaya. Untuk pengetahuan semua, hasil daripada tempat kediaman atau situasi yang melibatkan hubungan komunikasi dua hala berlaku di antara masyarakat berbilang kaum seperti China dengan India telah menyebabkan percampuran kod yang membawa kepada bahasa kacukan. Sebagai contohnya, kawasan kediaman rumah bangsa yang mempunyai jumlah penduduk yang ramai dan terdiri daripada pelbagai kaum iaitu Cina, India dan Melayu. Hal ini telah menyebabkan penyerapan bahasa berlaku melibatkan kesalingan pinjam-meminjam bahasa secara formal dan tidak formal berlaku. Pemfokusan dapat dilihat pada peminjaman leksikal dan kosakata seperti make, mahu,
bayar dan sebagainya. Antara ciri-ciri yang menunjukkan keterlibatan faktor kepelbagaian kaum dalam bahasa kacukan ialah yang pertama, mengabaikan hukum DM. Hukum DM ialah diterangkan dan menerangkan. Contoh yang jelas dapat dilihat daripada perkataan, ini orang banyak buat hal. Sepatutnya ayat yang betul ialah orang ini banyak buat hal. Ciri yang seterusnya adalah menggunakan kata ganti nama yang tersendiri, itu gua dan lu. Gua lapar merujuk pada saya lapar. Contoh yang kedua ialah lu baik sangat, awak baik sangat. Ciri yang ketiga ialah peminjaman kosakata yang ditinjau oleh orang India dan orang Cina, seperti kata macam yang digunakan khas untuk membuat perbandingan. Amoy macam cantik hari ini, yang sebenarnya membawa maksud perempuan muda itu cantik berbanding hari sebelumnya. Ciri yang terakhir ialah istilah tertentu digunakan dalam komunikasi masyarakat Melayu. Antaranya ialah tapau yang merujuk pada bungkus makanan. Mungkin ramai tidak sedar bahawa sebenarnya perkataan asalnya ialah dabau. Namun begitu, disebabkan asimilasi budaya dan masyarakat majmuk di Malaysia, perkataan Mandarin tersebut menjadi kebiasaan dalam perbualan harian masyarakat di Malaysia. Selamat sejahtera, nama saya Nur Izayu binti Musa akan menyambung pembentangan Sadari Hafizah. Baiklah, faktor yang menyebabkan pertembungan budaya ini berlaku juga ialah pengaruh globalisasi. Pengaruh globalisasi ini akan menyebabkan berlaku pertembungan budaya antara budaya barat dan budaya timur yang disebabkan oleh pengaruh media massa yang semakin berleluasa dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Yang pertama ialah penggunaan kata ganti nama. Contohnya, penggunaan kata ganti nama yang pertama dalam leksis bahasa Melayu ia disebut sebagai saya, tetapi apabila dicampur dengan kod bahasa Inggeris ia telah digantikan menjadi I. Sama juga dengan penggunaan kata ganti nama yang kedua iaitu awak dan ia telah digantikan menjadi you. Campuran kod bahasa Inggeris dan bahasa Melayu ini telah menunjukkan ayat ini telah dikacau. Contohnya, I nak ikut you. Seterusnya ialah kewujudan istilah baharu yang diwujudkan sendiri oleh golongan muda. Contohnya perkataan trend. Dahulu perkataan trend ini tiada dalam istilah bahasa Melayu, tetapi wujudnya pengaruh media massa ini ia telah menjadi satu peturan yang sangat hebat dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Sama juga dengan perkataan bahasa Inggeris sister dan brother. Cuma apabila di dalam media sosial ia menjadi sis dan bro dan ia telah disingkatkan. Dan yang terakhir ialah perkataan selfie. Perkataan selfie ini menjadi satu kebiasaan kepada masyarakat di dalam media sosial dan ia telah diserapkan dalam penggunaan bahasa Melayu, tetapi ia telah digantikan menjadi swafoto. Swafoto sendiri telah diambil daripada pengaruh asing, iaitu suku kata yang pertama ia diambil daripada bahasa Sanskrit. Di sini saya sertakan dengan situasi penggunaan media sosial yang diambil dari Facebook dan Instagram. Contohnya, see you all malam ini. Subjeknya iaitu frasa see you all diambil daripada kod bahasa Inggeris, manakala predikatnya malam ini diambil daripada frasa bahasa Melayu. Jelaslah bahawa pengaruh globalisasi ini menyebabkan pertembungan budaya berlaku dan seterusnya bahasa kacukan ini menjadi satu pertuturan yang menjadi kebiasaan kepada masyarakat di Malaysia. Baiklah, sekian saja pembentangan saya serahkan pembentangan ini kepada pembentang yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan ini dengan faktor yang terakhir iaitu faktor perniagaan. Secara umumnya, pertembungan budaya yang telah wujud di Malaysia ini turut melahirkan bahasa pidgin. Contohnya ialah bahasa pasar. Menurut Asma Haji Omar, bahasa pasar ini merupakan bahasa yang digunakan dengan memasukkan kosakata bahasa Melayu ke dalam struktur bahasa asing. Lazimnya, bahasa pasar digunakan di Malaysia ini ialah kacukan bahasa Melayu dengan bahasa Cina dan bahasa Melayu dengan bahasa Tamil. Sebenarnya bahasa ini digunakan oleh penduduk kaum Cina yang tidak mampu menguasai bahasa Melayu ini dengan sepenuhnya. Walau bagaimanapun, ada juga penduduk kaum Melayu sendiri yang bertutur dengan bahasa pasar ini apabila berinteraksi dengan orang Cina dan India, khususnya dalam aktiviti jual beli. Teknik ini juga boleh dikatakan sebagai strategi akomodatif. Strategi akomodatif ini merupakan tanggungjawab sosial yang dijalankan kerana ada tuntutan dari masyarakat dan lingkungan sekitar untuk kepentingan tertentu. Jadi ianya memberi manfaat kepada masyarakat menerusi situasi yang memberi keuntungan. Contohnya menerusi aktiviti jual beli atau perniagaan.
Seterusnya ialah ciri-ciri yang terlibat dalam bahasa kacukan sebagai bahasa perniagaan. Ciri yang pertama kita dapat lihat ialah peralihan kod daripada bahasa Tamil ke bahasa Melayu dalam ragam tidak rasmi. Peralihan kod dalam bahasa kacukan ini terbentuk daripada kata dan frasa. Contohnya terdapat melalui dialog tersebut menunjukkan bahawa seorang pelanggan kaum Melayu cuba untuk menunjukkan keakraban dengan penjual berbahasa India. Selain itu disebabkan oleh kebahasa kacukan ini hanya terjadi dalam komunikasi seharian, berlaku satu kelenturan bahasa yang amat ketarir di mana ianya disebabkan oleh kewujudan variasi sosial dan psikologi. Perkara ini terjadi ekoran daripada latar suasana, keperluan, topik dan juga sasaran komunikasi. Perkara ini penting bagi mewujudkan satu suasana yang disenangi oleh pelbagai pihak. Lebih-lebih lagi, seorang peniaga harus memenangi hati pelanggan supaya mereka terus berurusan dengan peniaga yang sama. Kesimpulannya, kewujudan bahasa kacukan daripada bahasa pasar ataupun bahasa pidgin yang seterusnya berkembang menjadi bahasa Kreo ini telah memberikan kesan yang baik dan buruk. Yang pertama, bahasa kacukan ini tidak memberi sebarang ancaman kepada bahasa Melayu ini sendiri. Hal ini dikatakan demikian kerana segala pencampuran kod, peminjaman kosakata, penggunaan leksika daripada bahasa dan sebagainya telah dikenal pasti untuk dijadikan panduan untuk generasi akan datang. Selain itu, perkara ini juga telah disebabkan oleh kedudukan bahasa Melayu yang mempunyai kemegahannya tersendiri. Walau bagaimanapun, ianya juga telah meninggal kesan buruk kepada bahasa Melayu apabila ianya menghakis bahasa Melayu, kedaulatan bahasa Melayu ini sedikit demi sedikit. Tambah pula, bahasa kacukan ini tidak sesuai digunakan dalam komunikasi dua hala dalam majlis rasmi di negara ini.